Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi Alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 1 di bawah tajuk Jangan Buli Elak Buli. Okey, dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan muka surat 88 dan 89. Okey. Jadi, kamu rasa-rasa hari ni apa yang kita akan belajar? Macam yang kamu nampak dalam tajuk itu adalah buli. Hari ni kita nak belajar tentang sesuatu yang bernama buli. Apa dia buli ni? Kita akan tengok apa dia buli ni. Jahat ke baik buli ni? Okey, kita tengok Okey, yang pertama, sebelum kita pergi lebih jauh, mesti kamu sendiri pun tertanya-tanya, betul tak? Ustaz, apa dia maksud buli? Kan, Ustaz, siapa orang yang buli ni? Ustaz, siapa yang mangsa buli ni? Kita nak tengok apa maksud buli. Okey. Buli. Kita baca sama-sama dengan Ustaz. Menyakitkan hati seseorang dengan perbuatan dan perkataan. Di sini dia bagi tahu maksud buli adalah sesuatu benda ataupun perkara ataupun perbuatan ataupun apa-apa sahaja yang menyakitkan hati seseorang. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita cakap guna mulut tetapi sakitkan hati orang, itu dipanggil buli. Tapi Ustaz, kalau saya buat satu perkara orang tak sakit hati, boleh ke Ustaz? Boleh. Itu maksud dia bukan buli. Buli ni adalah perbuatan ataupun perkataan yang menyakitkan hati. Bila kita sebut perkataan tu, orang sakit hati, orang marah dengan kita, orang benci kita. Bila kita buat sesuatu tu, sakitkan hati orang. Orang marah sebab kita buat, orang benci sebab kita buat. Itu adalah buli. Okey, dalam buli juga ada pembuli yang bawah ni. Okey, apa dia pembuli? Pembuli ni apa? Okey, pembuli ni adalah orang yang membuli orang lain. Pembuli ni adalah orang yang buli. Orang yang buat buli dekat orang lain. Orang yang buli orang lain. Orang yang buat sesuatu yang sakitkan hati orang lain. Orang yang kata sesuatu, sebut sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Dan Ustaz harap dan Ustaz nak sangat-sangat jangan ada anak-anak murid Ustaz ni yang dengar ni, yang tengok ni, jangan ada seorang pun yang jadi pembuli. Boleh tak janji dengan Ustaz? Boleh. Kalau siapa-siapa yang ada yang jadi pembuli, kita tangkap dia, kita bagi dekat polis. Boleh ke tak boleh? Boleh Ustaz. Jangan ada siapa-siapa yang jadi pembuli. Tak nak siapa-siapa pun yang jadi pembuli. Okey, lepas tu ada satu lagi. Apa dia? Mangsa buli. Mangsa buli. Okey, apa dia maksud mangsa buli? Mangsa buli adalah orang yang dibuli oleh pembuli. Tadi pembuli orang yang buli orang, betul tak? Mangsa buli ni pula adalah orang yang kena buli. Orang yang sakit hati. Orang yang marah dan benci. Itu adalah mangsa buli. Kesian mangsa buli ni kan. Jangan, Ustaz tak nak, Ustaz harap jangan ada siapa-siapa pun dalam kalangan kita ni yang jadi mangsa buli. Kesian dekat kamu, betul tak? Jangan jadi pembuli, tak nak jadi mangsa buli. Pembuli pun tak boleh, mangsa buli pun jangan. Okey. Seterusnya, Ustaz, kalau ada orang buat juga buli tu, apa yang kesan dia Ustaz? Apa jadi dekat kita Ustaz? Okey, sekarang kita nak tengok.
Apa kesan buli itu kepada pembuli? Orang yang suka buli orang ni, apa kesan dekat dia? Okey, yang pertama, pembuli ni dia akan sentiasa rasa sombong. Sentiasa rasa sombong. Orang yang sombong dibenci bukan sahaja oleh manusia, dibenci oleh Tuhan. Semua orang benci, semua makhluk benci orang yang sombong. Bila mana kita sombong, kita tak akan ada rasa belas kasihan dengan orang lain. Bila mana dalam hati kita ada rasa sombong, kita tak akan hormat orang lain. Bila mana dalam hati kita ada rasa sombong, orang lain pun tak akan sayang dengan kita, tak akan kawan dengan kita. Itulah bahayanya rasa sombong. Apa dia rasa sombong ni, Ustaz? Rasa sombong bermaksud kita berasa kita ni lagi hebat daripada orang lain. Kita berasa kita ni yang paling power, yang paling kuat, yang paling, semualah paling dekat dia, kan? Dia rasa dia yang paling ni sampai dia tengok orang lain semua lemah, kurang daripada dia. Bahayanya rasa sombong sampai kita tak ada rasa belas kasihan dengan orang lain. Bahaya. Kalau orang Islam kita percaya sifat sombong itu adalah sifat syaitan, sifat orang-orang jahat. Orang yang sombong dibenci oleh semua orang. Okey, itu yang pertama. Bila kita buli orang, dalam hati kita akan ada rasa sombong. Okey, yang kedua, bila kita buli orang, kita akan jadi seorang yang suka mendera. Kita akan jadi orang yang suka mendera. Kan? Orang yang buli orang ni, dia akan terbiasa dengan keganasan. Dia akan terbiasa dengan kekasaran. Orang yang ganas, orang yang kasar, orang yang suka dera-dera orang ni, bila besar dia boleh jadi seorang yang ada masalah mental. Orang yang ada masalah tingkah laku. Kamu nak ke dapat penyakit tu? Dia akan jadi penyakit tingkah laku. Dia akan jadi penyakit mental. Bahaya. Boleh jadi ganas. Kamu nak ke jadi orang-orang yang jahat dekat luar sana, yang pukul orang, yang bunuh orang, yang tumbuk orang, yang sepak orang. Macam-macam dia buat dekat orang lain. Jahat sangat-sangat. Ganas sangat-sangat. Semua tu bermula daripada buli. Kalau kita buli orang, kita akan terdidik hati kita ni untuk jadi orang yang suka sangat mendera, suka sangat dengan keganasan. Yang terakhir, pembuli ni boleh dikenakan tindakan disiplin. Apa dia tindakan disiplin tu, Ustaz? Tindakan disiplin adalah satu hukuman daripada pihak sekolah untuk murid-murid yang membuli. Macam-macam. Boleh kena gantung sekolah, boleh kena buang sekolah. Orang lain boleh pergi sekolah, kamu tak boleh. Kamu kena buang sekolah, tak boleh sekolah. Kalau kamu membuli. Jadi, daripada tiga-tiga perkara ni, kamu rasa kamu nak tak jadi pembuli? Nak tak jadi pembuli? Tak nak. Tak seronok. Takutlah, Ustaz. Tak best lah jadi pembuli. Tahu pun. Jadi, jangan sesekali jadi pembuli. Okey, seterusnya. Tadi kamu dah tengok kesan buli kepada pembuli. Sekarang nak tengok kesan apa pula? Okey, kesan buli kepada mangsa buli ataupun orang yang kena buli. Tengok yang pertama. Okey, orang yang kena buli ni, mangsa buli dia akan suka bersendirian. Dia akan duduk seorang-seorang, tak ada kawan. Makan seorang-seorang, belajar seorang-seorang, main seorang-seorang. Kesian dia. Kan? Bila dia besar, ini boleh menyebabkan masalah mental, masalah tingkah laku, penyakit, macam-macam penyakit boleh datang kepada kita. Jadi kesian sangat mangsa buli ni, betul tak? Ustaz, kenapa mangsa buli suka bersendirian? Sebab dia tak
takut. Dia rasa bila dia kawan dengan orang lain pula akan bully dia. Jadi dia tak nak kawan dengan siapa-siapa supaya orang tak ada bully dia. Kesian tak dengan dia? Kesian kan, tengok kawan dia yang lain elok je bersembang senyum. Dia seorang muram-muram baca buku seorang-seorang, sendiri-sendiri, lonely. Tak ada, dia tak nak kawan dengan siapa-siapa. Elok ke macam tu? Tak elok, kesian dia, betul tak? Okey, seterusnya, apa lagi kesan kepada mangsa buli? Dia akan rasa rendah di diri. Dia tak ada keyakinan dalam diri dia. Ustaz panggil dia untuk baca buku. Dia bangun-bangun, dia senyap je. Kenapa kamu tak nak baca buku? Saya tak yakinlah Ustaz, saya rendah diri dengan diri saya. Sebab apa? Kawan-kawan saya suka sangat bully saya. Kawan-kawan saya suka sangat ejek-ejek saya yang menyebabkan saya rasa sakit hati kena bully. Kan? Bila kita buat macam tu dekat orang lain, seseorang yang kena bully tu dia akan rasa rendah diri sangat-sangat. Kamu bayangkan yang kena tu adalah adik kamu. Yang kena tu adalah abang kamu. Yang kena tu adalah kawan-kawan baik kamu. Kamu nak ke macam tu? Tak nak. Apatah lagi kalau yang kena tu adalah diri kamu sendiri. Kamu nak tak rasa rendah diri macam tu? Tak nak kan? Kesian. Kesian mangsa-mangsa buli. Kesian orang-orang yang kena buli. Jadi jangan sesekali buli orang lain. Faham tak faham? Faham. Okey, seterusnya yang terakhir, mangsa buli ni dia akan sentiasa dalam ketakutan. Dia akan sentiasa takut. Sepanjang hidup dia, dia akan rasa tak selamat. Dia pergi sekolah, dia rasa takut. Dia pergi balik rumah, dia rasa takut. Dia pergi keluar nak main, dia rasa takut. Dia pergi pasar nak beli barang, dia rasa takut. Dia pergi kedai pun rasa takut. Sebab apa? Dia takut kalau pembuli tu ada dekat-dekat dengan dia. Dia trauma. Kesian mangsa buli. Sebab apa dia takut, Ustaz? Dia takut sebab bila dia kena buli, dia akan menyebabkan seseorang tu rasa takut dengan pembuli. Bila ada rasa takut, dia akan jadi trauma. Dia akan jadi sentiasa berada dalam keadaan takut, hari-hari menangis, hari-hari dia menggeletar, takut sangat-sangat, menggigil. Kesian tak? Kesian. Daripada tiga-tiga gambar yang kamu nampak dekat depan ni, kamu rasa kamu nak tak bully orang? Tak? Tak nak. Kamu rasa kamu nak tak jadi mangsa bully? Tak? Tak nak. Jadi, seterusnya, apa yang kita nak buat supaya kita ni tak bully orang lain? Ataupun diri kita ni tak jadi mangsa bully. Nak buat apa ni? Okey, ini dia. Okey, jika kamu diajak membuli ataupun kamu kena bully, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, tengok sini. Okey, berkata jangan ganggu saya. Kamu sendiri kena sebut dengan dia jangan, tidak, tak nak. Kebanyakan mangsa buli, dia tak berani nak sebut, tak berani nak cakap, tak berani nak lawan. Bila dia diam je macam tu, orang yang buli dia akan rasa lagi seronok. Kamu kena sebut jangan. Ataupun bila orang ajak kamu, jom buli dia ni, kamu cakap tak nak. Jangan, mesti sebut tak nak. Kalau kamu tak sebut, kamu sendiri pun boleh jadi pembuli ataupun kamu jadi mangsa buli. Okey, seterusnya. Mangsa buli kena maklumkan dengan guru. Tolong bagi tahu cikgu. Kan, kalau masa masuk kelas dulu, selalu tak pesan dekat kamu. Kalau ada orang buli kamu, ada orang sakitkan hati kamu, tolong bagi tahu siapa? Bagi tahu dekat guru kelas ataupun bagi tahu dekat mana-mana cikgu. Cikgu akan selamatkan kamu. Cikgu akan tolong kamu. Biar cikgu marah, cikgu ambil tindakan disiplin dekat orang-orang yang buli kamu. Kebanyakan mangsa buli, kes-kes yang sebelum ni dia tak bagi tahu pun dekat cikgu. Bila dia tak bagi tahu, pembuli tu akan rasa lagi seronok. Sebab apa?
Sebab dia tak bagi tahu lagi seronok lah dia bully kawan tu kan. Jadi kena bagi tahu, tak boleh diam-diam. Okey, seterusnya. Apa bawah ni? Okey, yang ni beredar daripada situasi bully. Contoh ada 3 orang datang nak bully kamu. Kamu kena beredar, kamu kena lari, jauhkan diri daripada diorang. Jangan duduk dekat-dekat dengan diorang, jangan kawan dengan diorang. Biarkan diorang dengan kejahatan diorang. Betul tak? Jangan kawan dengan pembuli, biar diorang sorang-sorang. Tak payah kawan dengan dia, biarkan dia macam tu. Siapa suruh bully orang, siapa suruh jahat, kan? Lari daripada dia. Kalau kamu tak lari, nanti kamu pun kena bully. Okey, yang terakhir adalah beritahu ibu bapa. Kalau kamu rasa takut nak bagi tahu cikgu, balik rumah mesti kena bagi tahu ibu bapa. Bagi tahu dekat mak ayah kamu. Mak ayah kamu nanti boleh bagi tahu cikgu. Mak ayah kamu boleh tolong bagi tahu cikgu. Okey. Jadi itu sahaja pada hari ini. Apa yang kamu telah belajar hari ini? Banyak yang kita belajar hari ini kan. Yang pertama kita belajar maksud bully. Kita juga belajar maksud pembuli. Kita juga belajar maksud mangsa bully. Seterusnya kita juga belajar kesan kepada pembuli. Jadi kamu nak tak jadi pembuli? Tak nak. Semua kesan ni buruk. Tak ada kesan yang baik. Seterusnya, kesan kepada mangsa buli pun sama. Tak ada yang baik. Semua yang buruk-buruk belaka. Langsung tak ada yang baik. Takut tak? Takut. Okey, seterusnya. Bila kamu kena ajak buli ataupun kamu kena buli, kamu boleh buat 4 perkara yang Ustaz ajar ni. Jadi itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.